Dan pesanan akhir daripada saya lah ya. Pesanan akhir daripada saya is untuk anda yang datang sini, Bahtera ni, duk dengar banyak workshop, ada banyak talks, kita ada talk show, sesi saya, sesi lain, yang lain-lain juga. Lepas ni, sesi brother saya, Ustaz Don. Untuk anda, tanamkan tabiat, aplikasikan apa yang you belajar. Okay? Apa yang saya takut adalah, apa yang kita orang tak nak adalah, you balik rumah tak buat apa-apa. Kalau tak buat apa-apa, tak jalan ke mana perniagaan anda. Tapi kalau anda lakukan sesuatu setiap hari, consistently, nanti apa yang saya kongsikan tadi itu kan akan jadi tabiat. Dan bila jadi tabiat, kat situlah momentum akan terusan. Now I'm sure you pernah pergi seminar-seminar macam ni, kan? Esok hari you balik rumah, hilang you punya fokus, hilang you punya momentum, tak buat apa. Itu baru esok, seminggu kemudian tak ada apa jadi, betul tak? Because you tak lakukan apa yang disampaikan setiap hari. Kalau you lakukan setiap hari, berdasarkan jadi tabiat, dan tabiat tu akan menjadikan anda mempunyai tabiat keusahawanan. Kalau tak lakukan, anda tinggalkan 2-3 hari, ia akan mati. Boleh ya? And I'm sure ramai antara kita nak jadi kaya, nak jadi jutawan. Dalam usahawan ni ialah kita nak bebas kewangan kan. Dan target, katalah target yang besar yang kita ada. Okay? Target yang besar kita ada, kita mungkin susah nak nampak, sukar nak nampak. Katalah kita nak jadi jutawan, katakan. Kan? Kita mulakan bisnes nak jadi jutawan. Susah kita nampak. Dan satu teknik yang saya gunakan dan saya nak kongsikan dengan anda adalah pecahkan matlamat anda yang besar tu menjadi matlamat yang lebih kecil. So anda boleh nampak. Sebab apa? Kalau tidak, anda tak nampak ke mana anda nak pergi because matlamat tu besar sangat. 1 juta, besar, tak nampak. But, sini cerita dia. Bayangkan di desert, di kawasan gurun. Okay? Dulu-dulu, di kawasan gurun, ada... Yelah, kalau kat gurun kita nampak apa? Pasir saja. Okey, sarjana mata memandang, kita nampak pasir saja. Tak ada benda pun. Kita nampak dari sini sampai sana, pasir saja. Traveller, orang yang mengembara di gurun, kan, dia nak cuba jalan 100 km. Okey, itu sasaran dia. Sasaran besar, nak jalan 100 km di kawasan gurun. Apa jadi? Lepas 1 km, lepas 2 km, dia putus asa. Sebab dia tak nampak sasaran dia. Jauh sangat. Okey, lepas 3-4 km, confirm, dia orang give up. Ada ramai yang patah balik sebab give up. So tak boleh capai 100 km. So apa dia buat dekat kawasan gurun adalah setiap 2 km mereka letak tong-tong minyak. Kat sini tong minyak. 2 km kemudian ada tong minyak kat sana. 2 km kemudian ada tong minyak lagi kat sana. So apa jadi ya? Travelers, pengembara, dia nampak tong minyak yang pertama. So dia akan jalan sampai tong minyak tu, dia nampak lagi tong minyak lagi 2 km. Betul tak? Dia tak give up. Dia akan jalan-jalan sampai tong minyak yang satu lagi, dia akan nampak seterusnya. Apa jadikan ramai lagi yang boleh capai sasaran 100 km tu. Okay? So apa saja matlamat anda, bersama pun matlamat anda, cuba kecilkan kepada unit-unit yang lebih kecil. Okay? Apa yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat tadi itu, mungkin anda nampak, besarnya, banyaknya nak kena buat. Tapi kalau anda pecah kepada unit-unit yang lebih kecil, anda yang boleh nampak. Kalau anda nak capai sasaran 1 juta, besar tu. Tapi kalau anda pecahkan ke sasaran yang lebih kecil, nak capai 1 juta dalam masa 10 tahun, sebenarnya kan sebulan you perlukan berapa? Mungkin RM8,000. Sehari you perlukan berapa? RM230. So nampak tak dia punya teknik tu? Bila anda tengok RM230 sehari, berapa banyak tudung you perlu jual sehari untuk capai 1 juta? RM230 dah boleh dicapai. Betul tak? So plankan anda punya, strategisekan perjalanan anda sebagai usahawan, dan paling penting kalau anda lupa apa saya cakap daripada sejam, lebih kurang 1 jam yang lepas, anda kena ingat satu perkara ini sahaja. Okey? Rahsia kejayaan sebagai usahawan adalah apa tahu? Adalah pada ilmu. Dalam Al-Quran itu sendiri disebut perkataan ilmu sampai 700 kali. Kat situlah secret dia, kat situlah rahsia dia. So jadikan anda cintakan Al-Quran dan anda cintakan ilmu, dan insya-Allah anda akan jadi usahawan yang berjaya. Saya doakan kejayaan anda, saya harap anda pun doakan kejayaan saya. Assalamualaikum, saya Irfan Khairi. Bapa dia maklum share dengan dia sama yang saudara Irfan tadi cakap, break it into small compartments. Jadi dia mula dengan toothpick. Kan? So, berapa toothpick yang diperlukan untuk berapa ribu peserta. And then dari situ berapa pinggan mangkuk. Berapa cawan, berapa garpu sudu, berapa ayam, ekor ayam, lembu, daging dan sebagainya sampai ke benda yang besar. Dan walaupun dia dah meninggal,
Tapi Alhamdulillah saya ingat lagi nasihat yang diberikan tentang bagaimana kalau kita menghadapi cabaran yang besar, kita ambil komponen-komponen yang kecil dulu. Jadi kita ada mic. Mana pemegang mic in the audience? Do you have any? Itu dia. Jadi kalau ada sesiapa nak tanya soalan kepada saudara Irfan, boleh angkat tangan. Ada soalan kepada saudara Irfan? Ke dia punya briefing tu sungguh informatif sampai semua dah terjawab? Okey, ada yang bertudung putih tu. Assalamualaikum Tuan Irfan. Okey, saya Nadia. Saya sekarang baru involved dalam food and beverage punya industri, tapi kecil lagi lah. Saya buat ABC, Frosty Grab and Go. Saya punya konsep, biasa kalau makan ABC mesti ke dalam bowl, duduk lepak. So saya buat dalam cup, so orang order WhatsApp. So saya siap prepare then bagi kat dia. So macam kita orang still tak, saya masih lagi, macam nak cakap saya tak erti buat web, saya tak erti buat tu. Saya baru ada page dalam 500 orang likers. So saya tak tahu macam mana saya nak kembangkan saya punya business menjadi satu empire yang paling besar. So boleh bagi cadangan tak macam mana saya nak besarkan saya punya business ni? Okay. Alright, thank you so much Nadia. Dan saya rasakan soalan ni kan ramai juga nak tanya soalan ni, bagaimana nak where to start lah nak dikatakan kan, where to start. Macam Nadia katakan tadi, ada Facebook page baru 500 orang. Macam mana nak perbesarkan lagi kita punya perniagaan untuk menjadi satu empire. Kalau tadi saya kata terlalu banyak media sosial, betul tak? Kan saya kata terlalu banyak media sosial. Saya nak bagi chance sikitlah kepada anda. Nak fokus di mana? Di Malaysia, anda perlu fokus pada Facebook, okey? Anda kena ada laman web. Ketiga, anda perlu ada blog. At least start dekat 3 tu. Itu yang paling penting sekali, terutamanya di pasaran Malaysia. Kenapa 3 tu? Sebab ketiga-tiga tu kan mempunyai fungsi yang berbeza. Facebook, fungsi dia bukan untuk menjual. Sebab apa? Tadi saya dah kata, kalau you duk menjual, reach rendah. Kan? Itu saya dah kata dah. Tapi Facebook tujuan dia adalah untuk build relationship. Seperti, lupa nama. Seperti? Aaron sebutkan tadi. Kan? Kena communication. Right? Di mana blog tujuan dia bukan untuk menjual juga. Blog tujuan dia adalah untuk konten kita tunjukkan tadi. Betul kan? Content creation. Bila konten dia jadi SEO. SEO dia jadi promosi percuma kepada anda. Dah 2. Laman web fungsi dia lain. Laman web fungsi dia barulah menjual. Okey? So artinya bila anda ada 3 ni, saya namakan dia dalam program saya adalah kuasa 3 dalam perniagaan internet. Anda ada Facebook yang bagus, blog yang banyak konten dan laman web yang boleh menjual. That's where you need to start perniagaan internet anda. Kalau anda tak tahu bina laman web, cuba cari kawan atau partner yang boleh membina laman web. Kalau anda tak ada juga kawan, then upah orang untuk binakan laman web. So the thing is, you have to start somewhere, and where to start? Kat 3 tempat ni. Okay? Aaron? Terima kasih. Jadi kalau nak membesarkan empire anda, dia guna perkataan empire tu. Good, have big dreams kan. Okay, second question. Ada soalan lagi untuk saudara Irfan? Okay, yang saudari bertudung hijau di sini, di depan ni. Over here, in the front. Assalamualaikum, Cik Irfan. Saya nak tanya, kalau nama saya Nur Hasna. Saya nak tanya, kalau macam tadi Cik Irfan cakap, bila kita pilih media sosial, kita kena berfikir macam askar. Jadi kita masukkan di semua media sosial kan. Jadi macam mana kita nak tangani kalau contohnya ada kita punya competitor yang akan macam dia bagi komen yang tak bagus tentang kita punya produk, ataupun macam orang apa nak jatuhkan produk kita melalui komen dan sebagainya. Okay. Macam mana nak tangani itu? Sebab bila kita banyak sangat media sosial, then maksud saya macam itulah. Faham. Okey, terima kasih. This is a normal keadaan lah bagi kita usahawan, di mana bila kita dah mungkin kadang-kadang kita belum berjaya lagi, baru nak up sikit, competition duk mengata kita kan buat teknik-teknik yang tak bagus, strategi yang tak bagus, betul tak? Kan, this is normal. Now, cuba bayangkan macam ni. Okey, cuba bayangkan McDonald's dengan kedai burger dekat tepi jalan. Okey, contoh saja ni McDonald's dan kedai burger kat tepi jalan. Katalah kedai burger tu duk kutuk-kutuk McDonald's yang besar ni, McDonald's agak-agak balas balik tak? Tak balas pun kan? Sebab apa? McDonald's ada jenama. Okey. Now, untuk berjaya dalam perniagaan, kita kena pentingkan jenama kita. Kita kena fikirkan bagaimana nak bina jenama kita sendiri. Bila you ada brand,
susah walaupun kompetitor kata contohnya perniagaan tak bagus. Ni kompetitor yang kata bukan yang kata perniagaan tak bagus, buat fitnah, buat benda tak bagus dan sebagainya kan. But if you have a brand, jenama yang dipercayai, yang dikenali, orang tak yakin. Okey, orang tak percaya dengan apa kata kompetitor. Satu yang saya tak nak anda lakukan adalah bila pesaing lakukan macam tu, anda jangan buat balik macam tu. Kalau you buat balik, anda put yourself lower daripada mereka dah. Okay, but what you need to do adalah put yourself higher daripada mereka, lagi tinggi daripada mereka dengan learn strategi penjenamaan. Once you ada jenama, orang akan ingat perniagaan anda. And what is jenama? Jenama adalah persepsi orang terhadap perniagaan anda. Contoh sekali lagi, kalau beli, contoh tadi, burger kat tepi jalan dan McDonald's. Okay, you all selalu suka yang mana sedap? Burger tepi jalan ke McDonald's? Okay, tepi jalan lah kot kan, Ramly Burger lagi sedap, betul tak? Kan? Tapi kenapa ramai orang pergi ke McDonald's juga walaupun pergi tepi jalan sedap? Because of jenama tadi tu. Okay? So think about bagaimana nak membina perniagaan anda menggunakan strategi penjenamaan. Okay? Because once you ada jenama, then orang akan pilih anda. Persepsi anda adalah better than pesaing-pesaing anda. Okay, saya pun nak kongsi sikit pengalaman sebab saya ni latar belakang saya keselamatan cyber. Mungkin ada yang kalau dengar IKIM FM pagi-pagi Isnin tu adalah. Jadi never feed the troll. Yes. Sebab orang yang selalu cari pasal dengan kita jawab betul 100% pun dia akan putar belikkan dan nak cari salah juga. Tu yang pertama. Yang kedua, when it comes to your Facebook page, kita punya wall tu, kalau boleh kita tutup kemampuan orang untuk post kat wall kita. Sebab saya selalu buat perbandingan dengan kita punya PM punya Facebook page dulu dengan Presiden Obama punya Facebook page. Kalau kita tengok Presiden Obama punya Facebook page, dekat page dia hanya post rasmi sahaja yang boleh keluar dekat wall dia. Jadi kalau orang nak komen bawah tu bebaslah kan. Tapi orang tak boleh mula topik dekat dia punya Facebook wall. Tapi kita tengok banyak agensi tempatan, ada orang jual kain dekat dia punya Facebook page punya. Ada satu agensi kerajaan dia jual package perkahwinan ke Thailand dekat dia punya Facebook page sebab dia membenarkan orang dengan bebas post kat wall dia. So I think control of information, memahami platform yang kita guna sangat penting. So jadi kan kalau orang kutuk anda, 10 orang lain akan kutuk dia. Kalau anda jangan kutuk orang, because bila anda kutuk perniagaan orang lain, nanti 10 orang pula kutuk perniagaan anda. So don't go there lah ya. Okay. Dan ada one more thing. If you do social media correctly, your customers will defend you. Kita tak payah cakap apa-apa. Pelanggan kita akan datang mempertahankan diri kita sebab dia tahu produk kita elok, dia tahu produk kita baik dan dia percayakan kita dan mungkin dia akan ignore untuk kita punya opponent. Betul, and that's the power of jenama, penjenamaan tadi tu. Cik, macam tag team ah. Tag team. Right. Tapi kalau tag team saya kalah lah dengan Aaron. Tak apa, sebab tu kita tag team. Kita belasah orang lain. So, I'm the muscle, you're the face. Okay. Okay, saudara yang baju kelabu. Assalamualaikum, Irfan Hairi. Saya Khalid, saya mengusahakan produk cookies lah. Dan saya nak tanya, adakah laman sosial yang merangkumi banyak followers mempengaruhi pembeli sesuatu barang? Contohnya, ada rakan saya yang sanggup membeli followers untuk meningkatkan jualan bila orang layari page dia dan orang akan ingat yang dia memang ramai pelanggan padahal dia beli followers. Boleh komen tentang perkara tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Apa yang you sebutkan ni adalah dikenal sebagai social proof. Social proof maksud dia kan adalah bila kita masuk laman web Facebook yang 100,000 followers, kita rasa dia ni glamour, dia ni power, okay? Kita yakin dengan tu. Right. But nowadays, sekarang ni orang dah lagi faham. Okay? I'm sure you pernah masuk laman web Facebook yang 100,000 followers, tapi yang like dia punya status dalam 10 orang, 20 orang, betul tak? Now, the real social proof di Facebook adalah interaksi. Berapa ramai orang komen, berapa ramai orang like. Kalau anda beli beratus ribu followers, tak ramai akan komen, tak ramai orang akan like because tadi dah saya dah kata sasaran salah. Betul tak? Target market salah. Bila target market salah, not just engagement anda. Orang like, orang komen tu kurang. Tetapi pembeli pun kurang juga. So, in a way, I would advise kalau nak beli followers juga, beli sikit yang sasaran-pasaran tepat tu okey. Alright, but more better adalah anda growkan anda followers organically. Artinya, kongsikan banyak tips, teknik. Kalau dalam case you jual biskut kan, gambar-gambar biskut yang cun-cun, yang lawa-lawa, ingredient, kongsikan resepi dan sebagainya. Dan followers anda akan bertambah juga kat situ.
Right, that's all the time we have left, Saudara Irfan. Thank you very much. Thank you so much. Jauh ni, pentas besar ni. Oh, jauh. Thank you very much. Jadi, tepuk tangan kepada Saudara Irfan.